Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Yang ni Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan 7 sifat ni. Jadi istilah wajib bagi Allah tu bukan, jangan disamakan dengan wajib bagi kita. Wajib bagi kita ni kita kena buat, tak nak elok. Maksudnya kita terpaksa nisbah kepada Allah, jangan faham gitu. Wajib bagi Allah ni yakni akal tak dapat nak terima kalau tak ada sifat itu pada kalau tak ada sifat itu pada Tuhan. Itu maksud wajib di situ. Kita ni wajib buat, Allah kena buat, dia nak lari. Itu wajib syar'i, syarak. Jadi pun wajib bagi Allah Ta'ala di sini dengan arti akal kita menetapkan semestinya Tuhan bersifat demikian. Akal dia nak terima kalau Tuhan tidak bersifat demikian. Itu dia. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat. Antaranya 7 lah. Kita kena faham sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni tidak terhitung banyak. Jadi yang menjadi kewajipan kita untuk tahu tu beberapa saja. Jadi antaranya 7 sifat ni. Dinamakan dia sifat ma'ani. Orang panggil sifat ma'ani. Di sinilah orang keliru kadang-kadang. Ni kadang-kadang biasa. Orang kata bila ada setengah pihak kata Tuhan tu ada tangan, ada kaki, jadi itu sudah ada persamaan. Tak boleh. Ahlussunnah tidak menerima kenyataan ataupun perkara ni, iaitu bila kita mensifatkan Tuhan tu ada tangan, ada kaki. Cuma tinggal lagi tak tahu tangan gua mana, kaki gua mana. Itu sudah dikira berlawan dengan sifat mukhalafah. Jadi ada orang yang pegang ke faham ni, dia buat hujah kok lain pula. Sebab mereka ni kata Tuhan tu ada pada golongan lah, satu golongan yang pegang pada keyakinan Tuhan tu ada tangan, ada kaki. Cuma tak macam tangan kita, tak macam kaki kita. Cari kat tu. Tak nak buat tu. Jadi bila kita kata Tuhan tu ada tangan, ada kaki, 50% sama dah. Cuma tak tahu tangan gua mana, kaki gua mana je. Jadi kenyataan tu berlawan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kelompok golongan hak pegang kepada fahaman tadi tu, dia nak sepelek ke mana? Dia kata dah dalam akidah dalam akidah Asy'ariyah pun ada kata juga Tuhan tu bersifat kudrat, dah manusia kudrat agak, tak sama kata. Ni mana ni? Mana pula ni? Sepelek dia ni. Kita kena fahamlah bila kita mensifatkan Tuhan tu ada tangan, tangan tu ain, benda-benda. Ain, sesuatu yang berbenda, anggota. Cuma tak tahu anggota guana je. Jadi bila sebut Tuhan tu buat anggota, 50 dah sama situ. Cuma tak tahu anggota guana je. Tangan besi ke, tangan batu ke, tangan angin ke, tak tahu dah tangan guana-guana. Warna hitam ke, putih ke, tak ada warna ke, tak tahu. Tapi tangan, bila sebut tangan tu, dia tak ingat lagi. Ia ain, ia benda. Tapi bila sebut Tuhan tu bersifat kudrat, sekalipun manusia juga bersifat kudrat, kudrat tu dia bukan benda, dia ma'ani, makna, kefahaman, pengertian. Jadi bila sebut kudrat makhluk, kita fahamlah. Bila sebut kudrat makhluk ni pun kita faham. Ada 2 perkara bila kita faham tentang kudrat makhluk. Pertama sekali, tenaga tu sendiri tenaga. Macam kita makan nasi jadi tenaga. Tu punca kudrat kita. Yang kedua, kesan dari tenaga tu apa benda? Tangan, gerak, kaki, jalan dan sebagainya, tu kesan tenaga. Jadi tenaga tu sendiri kudrat. Kesan dia tu orang panggil lazim. Ataupun asar. Jadi bila kita sebut kudrat, manusia bersifat kudrat, kita faham dua-dua tu. Manusia tu ada tenaga, dan dengan tenaga tu ada lazim dia, ada kesan dia. Yang ini bergerak tangan, kaki tu, ini macam-macam. Jadi kudrat sebenarnya tenaga tu.
Kesang daripada tenaga tadi, perbuatan yang timbul tadi tu. Tapi bila kita kait dengan Allah, Allah Ta'ala bersifat kudrat, kita tak tahu hakikat kudrat Tuhan tu mana. Sebab dia ma'ani, dia bukan benda. Pengertian apa panggil, kefahaman. Bila sebut Allah Ta'ala bersifat kudrat, maka kudrat tu pengertian, kefahaman, dia bukan benda. Dia tetap dia akan balik pada laisa kamislihi syai', tak serupa. Tapi bila sebut Allah Ta'ala tu ada tangan, tangan tu tak nak lagi dah, dia anggota, ain, benda. Cuma tak tahu guana je. Tu beza, tak sama. Bila kita sebut Allah Ta'ala sifat kudrat, kudrat tu ma'ani, makna, kefahaman je. Dah guana kudrat Tuhan tak tahu. Laisa kamislihi syai'. Cuma yang tergambar dalam otak kita tu lazim dia, kesang dia tu. Yang ni terciptanya makhluk, terbuatnya panggil lazim bagi kudrat, bukan hakikat kudrat. Jadi tak boleh nak tak samalah bila kita kata Tuhan tu ada tangan. Seperti juga manusia ada tangan. Dengan kenyataan Tuhan tu bersifat kudrat sebagaimana manusia bersifat kudrat. Sama? Tak sama. Sebab hak tadi tu dia ain, dia benda. Hak ni ma'ani, pengertian saja. Jadi anak kabarnya bila Ahlus Sunnah menyatakan tidak boleh kita sabitkan Tuhan tu ada tangan, cuma tinggal lagi tangan tu tak tahu guana tu. Kenyataan tu tidak dapat diterima dalam pegangan akidah Ahlus Sunnah. Kerana ada unsur persamaan situ tu. Disebut tangan tu anggota dah tu, ain, benda. Cuma tak tahu guana yang anggota tu. Kecuali kita kata tangan tu bukan dengan makna tu. Ada apa, sama, tak ada masalah lalu. Ni tangan. Dah guna tangan. Pening kepala lalu. Jangan lalu. Tangan pun tangan. Lemah lalu nak jawab. Lemah lalu nak kata. Kalau kata tangan bukan seperti yang kita faham, betul, bagus. Itu akan balik pada salah lalu dah. Bukan dengan mana tangan orang kita faham tu. Itu dah salah. Ni tangan. Ni buat bolong. Tu dia. Ni masalah. Ni buat bolong gitu. Tangan. Bila sebut tangan je, tak ada lagi dah anggota. Jadi kalau kita kata bukan anggota, okey, itu tak apa. Kita terimalah tu. Itu salah lah tu. Ni dah tangan. Dah mana? Dah besok tu. Tapi tangan. Pening lalu. Tak reti nak pergi lalu dah. Tu dia. Syubhah. Kita kabar sikit. Baik. Jadi 7 sifat. Itulah. Jadi apa yang nak dijelaskan di sini bukan itu. Saya sengaja sebut tu sebab bila teringat tu saya sebut lalu. Ada orang cuba. Iaitu kudrat. Antara sifat ma'aninya bagi Tuhan tu kudrat. Artinya kuasa. Bagaimana kudrat Tuhan? Laisa kamisli syai' mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat mukhalafah ni jangan faham atas mukhalafah saja. Dia terpakai pada semua perkara berkaitan dengan Tuhan. Kena ingat. Bila sebut mukhalafah ni, ada orang kata sifat-sifat ni hanya berkait disepitkan. Sifat nafsiyah ni, salbiyah ni dikaitkan kepada zat Tuhan je. Tak. Bila sebut mukhalafah ni bukan saja zat dia, sifat dia juga gitu. Sama juga qiyamuh bi nafsi. Ada orang faham qiyamuh bi nafsi ni zat, dengan erti zat tu tidak berhajat kepada yang lain. Diri Tuhan tu, zat Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Maksudnya dia wujud tanpa pencipta. Tak ada orang yang buat dia. Tak berhajat kepada pencipta. Dia faham setakat tu? Tak. Qiyamuh bi nafsi ni bukan pada zat saja, bahkan juga pada af'al, sifat dan yang lain. Bahawa sifat Tuhan tu tidak berhajat kepada yang lain. Perbuatan Tuhan tidak berhajat kepada yang lain. Jadi sifat salbiyah ni terpakai pada semua perkara yang berkaitan dengan Tuhan. Macam kidam juga.
Yang kidam tu bukan zat saja, bahkan segala sifat-sifatnya lain juga. Kena faham gitu. Ada orang yang sepik situ. Oh, ya taqiyamu bi nafsi ni zat saja. Ada. Tidak berhajat tu pada semua perkara yang berkaitan dengan Tuhan, tidak berhajat kepada yang lain. Dan iradat artinya berkehendak. Berkehendak ni maksudnya dia buat sesuatu dengan kehendak, bukan terpaksa, bukan dipaksa. Itu maksud berkehendak tu. Sebab bila sebut tidak berkehendak ni, berarti dia terpaksa atau dipaksa. Jadi bila sebut terpaksa, dipaksa, itu artinya lemah lah tu, arti lemah. Apa yang berlaku dengan terpaksa buat, dipaksa buat, tanda orang tu lemah lah tu. Jadi yang tidak lemahnya, dia buat sesuatu ikut kehendak dia. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan iradah ni, berkehendak. Yang ni melakukan sesuatu dengan kehendak dia, tidak dipaksa dan tidak terpaksa buat. Yang ta'aluk keduanya, kudrat dan iradat dia ada ta'aluk. Apa benda ta'aluk? Memang buka kitab pening kepala ayat itu tulis tu. Begitu begini pening. Kali tidur terus. Tak faham ke ta'aluk. Ambil guna bahasa mudah. Bahasa kitab, bahasa payah lah. Tapi tak nak salah, memang cara tulis tu kitab gitu. Takkan nak tulis barang-barang. Kau pening orang. Jadi penulis kitab ni guna kaedah ta'bir yang paling baik untuk disampaikan. Tapi bila dia gunakan kaedah paling baik untuk menyampaikan tu, jadi payah ayat tu. Sebab nak kabur ayat kemah ni, payah ayat kemah. Macam ayat lawyer kot, lawyer. Nak tulis ayat bukan tulis ayat barang-barang. Nak suruh boleh tulis ayat lawyer ni. Jadi sudah tentu ayat tu akan jadi payah. Payah. Ayat kemah ni payah. Tapi kalau tulis dok kemah, orang boleh faham secara, orang boleh salah faham. Sama kalau kita. Dapat apa tulis ayat payah? Memang nak tulis kitab kena guna ayat payah. Supaya apa? Supaya kemah penulisan tu. Tak nak lagi dah. Tapi masa menghurai, guna ayat mudah lah. Masa nak hurai ni. Gunalah ayat lain untuk memudahkan dia. Tapi hak yang jadi isu sekarang, bahasa tua kitab ni. Ayat tak payah dah, bahasa kita tua. Kena tukar bahasa muda. Ejaan tua, bahasa pun tua. Itu hak payah situnya. Jadi hak tu boleh ubah. Bahasa tua tukar kepada bahasa muda, tulisan tua tukar kepada tulisan muda. Dah bumi aja berwarming. Boom. Bumi ni aja boom, berwarming. Sudah ada satu perkataan. Bera jimbera. Benda. Benda ni. Ali pun tak tahu. Benda pula berajim bera ni. Benda ni. Berajim bera ni. Itu perkataan lain bagi liwat. Liwat. Orang panggil berjubur. Tapi orang tak biasa pernah pula berajim-bera ni. Tak ke pening. Tak ke pening. Tu bahasa tua, tulisan tua. Memang payah dari segitu. Ejaan pun payah. Struktur ayat pun payah. Tu boleh ubah. Tapi nak cari kitab mudah hampir-hampir tak ada. Memang ayat nak tulis kitab ni ditulis oleh pengarang supaya kemas, tidak memberi faham yang salah. Memang ayat tu akan jadi romek macamlah ayat lawyer. Tapi menghuraikan kena jelas. Jadi ta'aluk ni apa benda? Kesang sifat tu. Kaitan sifat. Kudrat, kuasa. Kuasa nak buat benda. Kuasa atas benda. Tu. Kaitan dengan benda lain tu. Maka di situlah bagi ta'aluk. Hubungan dia dengan benda lain. Kuasa. Kuasa benda. Kuasa mencipta, menjadikan, meniadakan. Meniadakan benda. Makhluk itu ni. Itu kesang dia tu. Kesang tu orang panggil ta'aluk. Bahasa mudah.
Kalau ngaji kitab ni 2 bulan dah tu boleh faham lagi ni. dua bulan kena molek dah nampak gambar molek lagi. Sebab bahasa kitab memang gitu. Yang ta'aluk keduanya itu dengan segala mumkinat. Kudrat dan iradat ni tertakluk kepada mumkinat. Baik, apa benda mumkinat? Dia ada 3 je istilah Usuluddin ni. Wajibat, mustahilat, mumkinat. Tak lagi, 3 je. Wajibat ni perkara yang semestinya sabit, ada, berlaku pada hukum akal kita. Iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Itu semua disebut wajibat. Segala perkara yang akan menetapkan mesti gitu. Dah apa benda mesti gitu? Segala hal yang berkaitan dengan Allah dan segala sifat kesempurnaan dia tu. Orang panggil wajibat semua tu. Mustahilat pula lawan dia tu. Segala apa yang akan menetapkan benda tu tak mungkin berlaku. Jadi dia hanya melibatkan perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi wajibat, mustahilat tu berkait dengan Allah je. Nampak ada? Ada pemungkinat, yakni segala perkara yang berkait dengan makhluk, orang panggil mumkinat. Dan sebab apa makhluk ni orang panggil mumkinat? Sebab status asal makhluk ni mungkin ada, mungkin tak ada. Kita ni sebelum ada status kita 2. Mungkin ada, mungkin tak ada. Status setiap makhluk itulah status dia. Mungkin ada, mungkin tak ada. Mana-mana makhluk yang sudah diciptakan, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya ada. Sudah ditetapkan. Tapi sebelum ada tu ada 2 kemungkinan ni. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab tu makhluk seluruhnya dinamakan mumkinat. Dan makhluk tu apa benda? Selain daripada Allah adalah makhluk. Lain daripada Allah Ta'ala je, makhluk lah. Termasuk syurga, neraka, malaikat, arash, kursi, lauh mahfuz, tempat, itu, ini. Semua selain daripada Allah dinamakan makhluk. Cuma ulama' memecahkan makhluk kepada 2 jenis. Makhluk ulwi, makhluk tinggi. Makhluk tinggi ni tinggi martabat lah, bukan tinggi kedudukan ni. Seperti makhluk-makhluk yang gaib, makhluk-makhluk rohani. Lauh mahfuz, qalam, lauh mahfuz, syurga, neraka, Sidratul Muntaha, arash, kursi, semua itu panggil makhluk yang ulwi. Makhluk tinggi dia panggil. Ada makhluk yang sufli. Makhluk sufli ni makhluk kebendaan ni. Dunia, bumi ni, manusia duduk sini, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu batang, planet-planet yang berbenda ni, yang ada fizik dia ni, fizikal ni, yang berbenda ni, orang panggil makhluk yang sufli, makhluk rendah, taraf rendah. Tapi semuanya adalah makhluk. Dan semua makhluk ini taraf dia mungkin ada, mungkin tak ada. Maka kudrat dan iradat ini hanya tertakluk kepada perkara yang mungkinat. Baik, soalan sikit je. Kalau anggap pening, kita tahu tak pening, boleh sambung sikit. Sebab apa kudrat iradat tidak tertakluk dengan wajibat? Perkara wajib. Sebab kudrat ni takluk dia pada mengadakan atau meniadakan. Iradat takluk dia menentukan sama ada ke tak ada. Satu benda ni sebelum dia ada. Ni kitab ni sebelum ada. Yang menentukan ada atau tak ada itu iradat. Kemudian yang mengadakan daripada tak ada kepada ada itu kudrat. Jadi kudrat iradat ni beriringan. Kudrat iradat ni. Jadi kudrat iradat tu mengadakan atau meniadakan sesuatu. Kudrat iradat menentukan ada atau tak ada. Bila sebut wajib, benda yang mesti ada.
Mesti benda yang mesti ada. Akal tak boleh nak terima benda tak ada. Jadi tak termasuklah dalam kudrat dan iradat. Sebab iradat ni hanya menentukan sama ada atau ada. Wajib tu mesti ada. Dia takkan tak ada dah. Contohnya apa? Tuhan tu ada. Tuhan tu ada. Tak mungkin Tuhan tu tak ada. Dah kudrat nak tentu apa pun, iradat nak tentu apa? Benda tetap ada dah. Hak menentukan ni, hak ada dua kemungkinan. Ada tak ada? Menentukan. Itu iradat. Jadi kalau benda tu sudah tetap ada, maka tak terkaitlah dengan iradat. Nampak tak? Sebab apa? Kudrat itu tidak tertakluk dengan wajibat. Demikian juga tidak tertakluk dengan mustahilat. Mustahil, benda yang tak boleh nak terima, memang tak ada. Seperti apa? Seperti Tuhan tu lemah, contohnya. Tuhan lemah. Memang mustahil benda tu, tak akan berlaku. Tuhan yang bersifat lemah. Tak ada benda ni. Jadi macam mana iradat nak menentukan benda tu? Kerana iradat ni menentukan sesuatu yang ada kemungkinan. Boleh jadi ya ke tak. Sekarang ni sudah ditetapkan bahawa Tuhan tu lemah tu tak akan berlaku. Mustahil benda tu berlaku. Tak ada pilihan bahawa benda tu tak akan berlaku. Maka tidak berkait dengan kudrat dan iradat. Jadi itu maksudnya bahawa kudrat dan iradat ni tertakluk pada mungkinat saja. Tidak tertakluk pada wajibat dan mustahil. Maka kat sinilah yang menjadi pedoman kepada akal kita nak jawab soalan-soalan pelik. Nak jawab soalan-soalan pelik. Ada hak jenis akal sikit tanya soalan pelik. Tapi kalau kita pakai selapis, tak pada sepelek, memang ke bawah demi kena terajang. Guna dia kata. Jangan tiba contoh dulu lah. Dia beri mukadimah dulu. Dia kata, percaya tak Tuhan tu maha kuasa atas segala-galanya? Ya, betul. Kuasa atas segala-galanya. Itu mukadimah nombor 1. Memang tak ada orang tolak. Memang Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Memang kita yakin gitu. Dia beri hak nombor 2 lagi. Tak boleh tak Tuhan dia nak ada bini seorang? Boleh tak boleh? Tu nak suruh pakai ilmu tadi tu. Boleh tak Tuhan kalau dia nak bini seorang? Jadi kita tahulah bahawa benda ni perkara yang mustahil. Maka tak terkaitlah dengan iradat tadi, kudrat iradat tadi tu. Tapi kalau orang tak pakai ilmu ni, kita akan jawab bila kita kata boleh tak Tuhan tu nak ada bini seorang? Kita akan jawab tak boleh. Orang tadi kan kata, tadi mu kata Tuhan boleh buat apa saja. Ni tak boleh pula dah. Ni langgar pagar lah ni. Sebab tu tadi tu, pagar tadi tu, mana wajibat, mana mustahilat, mana yang jaizat. Jadi sebab apa tak tertarik? Sebab benda ni benda yang mustahil. Tak akan berlaku benda tu. Tu dia. Kita ada pagar ni, kita kena sepelek dia orang tu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Habis dulu lah. Ni tekak tak apa bagus gimana ni.